Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. 弟兄姐妹们平安。 Hari ini kita bersyukur kita boleh datang bersama-sama untuk menyembah Tuhan. 感谢主，今天我们可以来到这里，一起来敬拜他。 Karena masih di dalam momen-momen kebangkitan Tuhan Yesus. 因为我们还在复活节的期间。 Kalau saya berkata Yesus sudah bangkit, saudara menjawab haleluya. 如果牧师说耶稣已复活，我们来回应哈利路亚。 Kalau saya bilang haleluya, saudara berkata aku juga bangkit. 所以牧师如果说哈利路亚，弟兄姐妹回应说我也已经复活了。 Yesus sudah bangkit. 哈利路亚， Haleluya. aku juga sudah bangkit. Ya, kita bangkit di dalam semangat kita melayani Tuhan walaupun kita tahu nanti kita akan dibangkitkan pada akhir 我 zaman. 们是在来服侍他、爱主方面，我们要兴起。我们有一天将来，我们也是在主里面，我们被复兴的。 Mari kita berdoa. 我们低头祷告。 Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan jikalau pada hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk datang memuji, memuliakan nama-Mu. 天父上帝，我们感谢你，今天你给我们机会来到你面前敬拜、赞美，来赞美你。 Berkati kami yang sudah datang di tempat ini, jangan biarkan pikiran kami, hati kami tidak fokus kepada ibadah, tidak fokus kepada firman. 主，求你祝福我们，帮助我们每一位已经来到你们面前的，不要让我们的思想、我们的心彷徨，没有注重在这个敬拜中。 Karena kami percaya firman-Mu lah pelita bagi langkah kami. 因为我们知道你的话语是我们的脚的灯， Firman-Mu lah yang selalu menghiburkan, menguatkan kami. 你的话语常常的安慰我们，也复兴我们。 Berkati kedua hamba-Mu yang berdiri di tempat ini, 主，求你祝福你两位，使你在你面前， yang memberitakan firman dan yang menerjemahkannya. 不管是传讲的、翻译的， Engkau berikan mereka hikmat, 主啊，赐给他们智慧， supaya firman yang diberitakan dan diterjemahkan boleh sungguh membuat kami memahaminya. 好让主啊传达的、翻译的，我们都可以让每一位弟兄姐妹可以明白。 Tolong kami bukan hanya saja menjadi pendengar, 让主求你也帮助我们，不单单成为一个听者， tetapi juga menjadi pelaku firman Tuhan. 但是我们也可以成为一个执行你的话语的。 Di dalam nama Tuhan Yesus. 我们奉靠主耶稣基督的名， Amin. 阿门。 Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini tema yang diberikan kepada kita untuk kita renungkan adalah Remember His Word. 弟兄姐妹，今天我们所要思想的一个主题就是记住他的话。 Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tentu masih ingat kalau belum ada GPS, kalau kita kemana-mana nggak tahu jalan, kita selalu bertanya ya. 弟兄姐妹，我们当然还记得，当还没有全球卫星定位系统的时候，我们在路上，如果我们要找路的话，我们必须要问。 Saya dari Makassar pindah ke Medan, waktu baru-baru datang Medan, saya sudah agak lupa kadang-kadang mau ke satu tempat, ya nggak buka GPS, saya tanya orang. 所以我在马卡萨来到棉兰，我忘记了，当我要去一个地方，如果我已经有一点彷徨的话，我一定没有开那个定位系统，我就会问别人。 Saudara yang dikasihi Tuhan, waktu kita bertanya kepada seseorang bagaimana jalan ke sana. 当我们问一个人的时候，我们要到那里去的话，要怎么走？ Ada orang yang sok tahu padahal dia nggak tahu. 有的人是自作聪明，其实他不知道的。 Dia berkata, Bapak lurus. 所以他说：“先生，你直走。 Lalu ada lampu merah, Bapak belok kiri. 然后如果看到了红绿灯的话，你 Setelah itu 左转， Bapak belok kanan. 然后你又右转。 Lalu kemudian Bapak lihat gedung besar itu, 然后你会看到一栋大楼。” di sebelah itulah tempatnya. 那个大楼的旁边就是你要找的地方。 Lalu kita ikuti arahannya. 然后我们就跟着他所指示的。 Waktu kita sampai kita kaget kuburan. 我们到达的时候吓了一跳，那里是一个坟墓。
Saudara, mungkin kita juga pernah walaupun pakai GPS ya, ketemunya kuburan, 我 bukan 们 tempat yang 也 kita 许 我 inginkan. 们在用那个定位系统，我们有时候到达的也是一个坟墓。 Tapi ada orang yang benar-benar dia tahu detail dan dia mengarahkan kita benar. 但有的人他是真正知道的，而且他很详细的跟我们解说。 Bapak lurus, belok kiri, 所以先生你直走，然后左转， lalu Bapak lihat Indomaret, nanti Bapak belok kanan, 看到 Indomaret 你再右转， Bapak ketemu taman, 然后你看到那里有一个公园 di，sebelah taman itulah tempat yang Bapak 那 cari. 个公园旁边就是你要找的地方。 Lalu kemudian kita jalan, saudara. 然后我们就跟着他的指示走， Setelah sampai tengah jalan kita lupa. 然后我们走到一半的话，我们忘记了刚才他所说的， Kita lupa petunjuk yang diberikan. 我们忘了他的指示， Sehingga kita kehilangan arah. 那时候我们也迷了方向。 Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan juga seperti itu. 弟兄姐妹，我们要思想神的话也是如此。 Ada 2 murid yang lupa petunjuk Tuhan sehingga mereka kehilangan arah di dalam hidup mereka. 有2位神的耶稣的门徒，他忘了耶稣的指示，所以他在生活上已经迷了方向。 Mari kita baca firman Tuhan di dalam Lukas 24 ayat 13 sampai 35. 我们一起来翻开路加福音24章13到35节。 Kita akan baca secara bergantian ayat 13 yang berbahasa Indonesia, ayat 14 berbahasa Mandarin, sampai ayat yang ke-35. 单数我们用印尼文，双数是用中文。我们从13节念到35节， Mari kita baca. 我们一起来开始读。 Bisa ditampilkan? Ya. Pada hari itu juga ada 2 orang dari murid Yesus yang pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. 他们彼此谈论所发生的这一切事。 Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. 可是他们的眼睛模糊了，没认出他。 Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. 两人中有一个名叫格留巴的回答：“你是在耶路撒冷的旅客中唯一还不知道这几天在那里发生了什么事的人吗？” Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang telah terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Ia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam perkataan dan pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. 祭司长们和我们的长官竟把他解去，定了死罪，钉在十字架上。 Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. 还有我们中间的几个妇女，使我们惊奇，她们清晨去了坟墓。 Dan tidak menemukan mayatnya, lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. 又有我们的几个人往坟墓那里去，所发现的正如妇女们所说的，只是没有看见他。 Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. 基督不是必须受这些苦难，然后进入他的荣耀吗？ Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. 他们走进所要去的村子，耶稣好像还要往前走。 Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya tinggallah bersama-sama dengan kami. Sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam, lalu maksudlah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. 坐下来和他们用餐的时候，耶稣拿起饼来祝谢了，剥开递给他们。
Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. 他们彼此说，在路上他和我们说话，给我们讲解圣经的时候，我们的心在我们里面，岂不是火热的吗？ Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita bacakan tadi itu bercerita tentang dua orang murid yang sedang berjalan ke Emmaus. 刚才那段经文告诉我们，有2个门徒正在往以乌马斯去。 Pagi sebelumnya terjadi bahwa Yesus sudah bangkit. 其实早晨主耶稣已经复活了， Tetapi mereka tidak percaya dan akhirnya membuat kedua murid ini berjalan dari Yerusalem ke Emmaus. 但是他们不相信，所以这2位门徒他们从耶路撒冷往以马乌斯。 Saudara, dari Yerusalem ke Emmaus itu sekitar 11 km jauhnya. 耶路撒冷到以马乌斯大约要11公里。 Mengapa mereka berjalan dari Yerusalem ke Emmaus? 为什么他们要从耶路撒冷往以马乌斯去呢？ Alkitab tidak menjelaskannya kepada kita. 圣经并没有很详细的告诉我们。 Tetapi menurut para penafsir mungkin mereka akan pulang ke kampung mereka, pulang ke rumah mereka. 但是按照解经家，他们认为这2位门徒，也许他们要回到他们的乡下去， Sebab bagi mereka segala sesuatu sudah berakhir. 因为对他们而言，所有的一切已经结束了。 Yesus yang mereka harapkan menjadi pemimpin mereka, menjadi penyelamat mereka sudah disalibkan dan dia sudah mati. 因为主耶稣是他们所盼望成为他们的救主，成为他们的王，已经被钉死在十字架上了。 Oleh sebab itu mereka kembali ke kampung mereka untuk menjalani kehidupan mereka yang normal. 所以他们要回到他们的乡村里，他们要按照正常的在那里生活。 Saudara, mereka kehilangan arah di dalam kehidupan 弟 mereka. 兄姐妹，他们迷失了生活的方向。 Buktinya apa? 那个什么是证据呢？ Saudara, Alkitab mengatakan muka mereka muram. 弟兄姐妹，在圣经告诉我们，他们的脸上带着愁容， Artinya ada kekecewaan besar yang mereka rasakan. 意思说他们有很深深的失望感， Ada kesedihan mendalam yang mereka rasakan. 他们有很深的一个悲伤感， Dan juga ada kebingungan. 他们也有一点迷惘。 Mereka belum mengerti apakah Yesus benar-benar bangkit. Kenapa mayatnya hilang? 他们不明白是否主耶稣真的已经复活了，因为主耶稣的尸体已经不见了， Dan mereka putus asa, saudara. 所以他们到最后已经失望了。 Saudara, dalam momen-momen yang kacau seperti itulah Yesus hadir. 就是在他们那么彷徨的情况之下，主耶稣出现了。 Lukas berkata, Yesus datang. 路加告诉我们，主耶稣来临。 Dan luar biasanya Lukas menuliskan Yesus sendiri yang datang. 路加很特别的写着，主耶稣是亲自的来到。 Artinya apa, saudara? 什么意思呢？ Bukan orang lain yang diutus Tuhan. 就是上帝并不是差派别人来， Bukan malaikat yang diutus Tuhan. 上帝没有差派天使来， Tapi Yesus yang sudah bangkit itulah yang mendatangi mereka. 但是那已经复活的主耶稣，他本身来到那里。 Saudara, itu adalah satu perjumpaan yang personal sekali. 弟兄姐妹，那个一个会面是非常单独化的。 Dan Lukas mau mengatakan ini bukan mimpi, tapi ini kenyataannya. Yesus hadir secara pribadi. 路加要强调的，这并不是一个不是在梦中，但是是一个事实。
Ini bukan hanya sekedar ajaran saja, tapi kenyataan yang terjadi. 这并不是一个教导而已，但是是一个事实摆在那里。 Dan Lukas mau mengatakan bahwa Yesus benar-benar sudah bangkit. 而且路加要强调的就是主耶稣他真正的复活了。 Saudara, mari kita belajar tentang kebangkitan orang mati. 所以弟兄姐妹，我们一起来学习一个复活的人的， Di dalam Matius, Markus, dan Lukas 在马太、马可、路加福音 dituliskan tentang Yesus yang membangkitkan seorang wanita yang mati. 所以在那里有记载，主耶稣他使一个妇女从死里复活。 Di sana dituliskan Tuhan Yesus mengatakan anak perempuan itu yang sudah mati, Yesus bilang tidur. 所以在那里，主耶稣说，那已经死去的那个女孩子，她已经睡着了。 Saudara, anak gadis itu memang sudah mati. Kenapa Tuhan Yesus katakan dia tidur? 说那女孩子她原本就是已经死了，为什么主耶稣说她只是睡着了呢？ Apakah Yesus yang adalah Allah menjelma menjadi manusia, dia tidak tahu gadis ini sudah mati? 难道主耶稣他是道成肉身的？他难道不知道这个女孩已经死了吗？ Lalu di sana inilah kata yang dipakai di dalam bahasa Yunani untuk menggambarkan kebangkitan. Egero dan anistemi, ada dua. 说是 egero anistemi 这两个原文在那里所使用的。 Saudara, egero dan anistemi itu juga dipakai ketika seseorang yang duduk, dia berdiri dari tempat duduk, dia dikatakan bangkit dari tempat duduk. 所以 anistemi 跟 egero 也是用在一个人坐着，然后他站起来的时候，他也说他兴起。 Ketika dia tidur, dia bangun dari tempat tidur juga bisa dipakai kedua kata itu. 当他躺下来睡觉，他起来的时候，也可以用这两个字眼。 Saudara, ketika Tuhan Yesus mengatakan anak ini tidur, bukan Tuhan Yesus nggak tahu dia mati. 当主耶稣说这个女孩她在睡着了，并不代表说耶稣不知道她已经死了。 Tapi Tuhan Yesus mau mengajarkan bahwa ketika dia membangkitkan orang yang sudah mati, itu sangat mudah bagi dia. 主耶稣要证明的一件事，他要让一个人从死里复活，是一个非常简单的事情。 Tetapi ada satu lagi arti yang sangat dalam. 但是还有另外一个意义，有更深入的意思。 Kita akan sama-sama lihat apa artinya. 我们来看这是什么意思。 Saudara, di dalam Yohanes 11 ayat 23 ketika Yesus membangkitkan Lazarus, dia pakai anistemi. 在约翰福音11章23节，当主耶稣叫拉撒路复活的时候，他也用这个字眼 anistemi。 Bukankah Tuhan Yesus juga berkata, Lazarus tidur? 那时候他是不是耶稣也说拉撒路在睡觉？ Saudara, orang-orang yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus mengatakan mereka tidur. Padahal Yesus tahu mereka mati. 主耶稣让那些已经死了的人复活，他说他们在睡着，其实耶稣知道他是已经死了。 Di dalam Lukas 24 ayat 7 ketika Lukas menuliskan tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dia menulis pakai kata anistemi. 所以在路加他写那个复兴那个复活的话，他也是用这个 anistemi 的字眼。 Saudara, inilah arti yang dalam anistemi dan egero. 弟兄姐妹 ，anistemi 跟 egero 它真正很深含的意思。 Hidup kembali sebagai manusia yang sama dengan tubuh jasmani yang utuh dan sehat bugar. 它就是重回人类的生命中，以完整且健康的身体。 Jadi orang yang sudah mati yang dibangkitkan oleh Yesus, mereka dibangkitkan dengan tubuh jasmani seperti mereka belum mati sebelumnya. 所以主耶稣叫那些死人复活，是他的肉体，正如他还没有死一样的那么的健康完整的。 Ketika Lukas mengatakan bahwa Yesus bangkit dengan kata anistemi, Lukas mau mengatakan bahwa Yesus bangkit dengan tubuh yang sehat bugar.
所以路加说主耶稣复活了，他用一个 anastemi 这个字眼，意思就是说主耶稣是以健康的身体、完整的身体复活的。 Tubuh Tuhan Yesus tidak seperti zombie waktu dia bangkit. 所以主耶稣当他复活的时候，他不好像那个 zombie 一样， Tubuh Tuhan Yesus tidak seperti ini. 他并不像这样的。 Saudara, ini adalah satu perayaan di Toraja. 弟兄姐妹，这是在多拉加的一个庆祝会。 Mungkin di antara saudara sudah pernah ke Toraja ya. 也有可能弟兄姐妹，你们当中有人去过多拉加， Kalau tidak salah perayaan ini sekitar bulan September. 大概他们在9月份有这样的一个庆祝。 Orang dari keluarga mereka yang mati, mereka akan keluarkan mayatnya seperti ini, dipakaikan baju. 所以那些他们家属已经死了，他们会从那个坟墓把他们穿上衣服，让他们出来。 Saudara, Lukas mau mengatakan bahwa kebangkitan Tuhan Yesus tubuhnya nggak seperti ini. 所以路加他要强调的，主耶稣复活真的不像这个僵尸一样。 Dan saudara, Tuhan Yesus bukan hanya datang, tetapi juga mendekati kedua murid itu. 主耶稣他不单单的来临，但是他也靠近他的门徒。 Artinya apa? Jelas saudara, Tuhan Yesus itu hadir secara fisik dengan tubuh yang baik. 意思说，主耶稣他是以完整的身体、很健康的身体显现在他们当中。 Dan yang hadir itu adalah Yesus, bukan orang lain. 而且那些莅临的是主耶稣本身，不是别人。 Kalau kita ingat ada kitab suci yang lain yang mengatakan Tuhan membuat seseorang menyerupai Yesus. 我们知道有些那个经文那些其他的那个圣经版本，他们是说上帝是创造了一个很像主耶稣的一个人， Lalu orang yang serupa dengan Yesus itu yang disalibkan, Yesusnya nggak disalibkan. 而且就是那个跟耶稣很相像的人是被钉在十字架，并不是主耶稣被钉。 Saudara, jelas di sini Lukas mengatakan tidak seperti itu, bahwa Yesus yang sudah disalibkan, yang sudah mati, dia bangkit dengan keadaan tubuh yang sehat bugar. 但是我们看路加在这里强调，并不是如此。耶稣真正的就是以健康完整的身体复活了。 Saudara, Yesus bukan saja mendekati mereka, tetapi Yesus berjalan bersama-sama dengan mereka. 主耶稣不单单的就是显现在他们当中，而且主耶稣跟他们同行。 Artinya kebersamaan itu berkelanjutan saudara di dalam perjalanan itu. 换言之，主耶稣的莅临是有一个继续性的， Artinya Yesus bukan datang, mendekat, hadir sebentar lalu hilang. 并不是主耶稣他莅临，然后一段短暂的时间，然后就消失了。 Tetapi Yesus mengiringi perjalanan mereka sampai ke Emmaus. 但是主耶稣陪伴他们走到以马忤斯去， Satu perjalanan yang cukup jauh. 是一个非常遥远的一个路途。 Saudara, apakah mereka mengenal Yesus? 弟兄姐妹，他们真的认得出耶稣来吗？ Lukas mengatakan bahwa mata mereka terhalangi. 但是路加告诉我们，他们的眼睛被蒙蔽了， Saudara, mereka tidak mengenal Yesus. 他们认不出耶稣来。 Apa maksudnya mata mereka dihalangi? 什么意思？他们的眼睛模糊了， Apakah mereka pakai kacamata kuda? 是不是他们戴着一个木的眼镜呢？ Apakah kotoran mata mereka terlalu besar? 或者是在他们眼睛很多污垢呢？ Saudara, dalam budaya Ibrani dan Yunani, 在那个希伯来和希腊的文化当中， kata mata itu melambangkan pemahaman, pengertian. 所以眼睛对他们来说是一个理解的意义。 Jadi ketika Lukas mengatakan mata mereka dihalangi, artinya pengertian mereka, pemahaman mereka itu terhalang. 所以当路加说他们的眼睛模糊了，被拦阻了，意思就是说他们的理解力已经
消失了。 Mengapa mata mereka terhalang sehingga mereka tidak mengenal Yesus? 为什么他们的眼睛被拦阻，使得他们认不出耶稣来呢？ Saudara, karena mereka terfokus kepada masalah yang sedang mereka 弟 rasakan. 兄姐妹，因为他们专注着他们现在所面对的问题， Mereka terus sedih atas Tuhan Yesus yang disalibkan. 他们一直处在一个悲哀当中，因为主耶稣已经被钉死在十字架上。 Padahal mereka sudah mendengar kabar bahwa Yesus sudah bangkit. Bahkan 2 orang malaikat yang memberitakan bahwa Yesus bangkit. 其实他们已经听到一个好消息了，主耶稣已经有天使报给他们，有报道说主耶稣已经从死人中复活了。 Saudara, apakah 2 malaikat yang diutus oleh Allah untuk memberitahukan kebangkitan Yesus mereka bisa berbohong? 所以这2位天使被差遣来报告说主耶稣已经复活了，他们会撒谎吗？ Tentu mereka tidak bisa. 当然，他们不会撒谎。 Karena itu adalah kehendak Tuhan untuk memberitakan kebangkitan Yesus. 因为那就是上帝的旨意，让他们来报道有关于耶稣复活的事件。 Saudara, masalahnya juga adalah pemahaman mereka yang tidak benar. 所以，我们再回到原点，就是他们的理解力已经不对了。 Karena mereka mengharapkan Mesias adalah Mesias seperti Daud yang bisa berperang dengan orang Romawi. 所以在他们的理解当中，他们是希望那个一个是弥赛亚，他们的拯救者，就是好像大卫王可以打仗的一样。 Mesias secara politik bukan ilahi. 所以弥赛亚是一个政治性的，并不是神性的。 Saudara, akar dari permasalahan mereka adalah sebenarnya tidak mengingat petunjuk yang sudah Tuhan Yesus berikan. 在所有的问题的根源，就是他们已经忘记了主耶稣给他们的指示。 Bukankah sebelum Tuhan Yesus ditangkap sudah 3 kali dia menyatakan bahwa dia akan diserahkan, dia akan disiksa, disalibkan dan akan bangkit 3 kali, saudara. 弟兄姐妹，岂不是主耶稣还没有被抓、还没有被钉死十字架的时候，他已经3次的告诉他们，他要被交在恶人的手中，而且他要死，3天以后他要复活。 Tetapi mereka lupa petunjuk itu. 但是他们已经忘记了这样的一个指示。 Oleh sebab itu Yesus merasa perlu untuk membuka pengertian dan pemahaman mereka. 因此，主耶稣认为有这样的必要，要来开启他们的理解力， Dengan 3 cara. 就是用3项这个办法。 Pertama dengan teguran. 第一，用责备性的。 Saudara, kita lihat di dalam ini Tuhan Yesus menegur mereka ya dengan kata bodoh. 所以在这里，主耶稣责备他们说：“你这愚昧人。” Mungkin saudara ada yang bertanya ya, 有弟兄姐妹，也许你们当中有人这么 kok 问： Tuhan Yesus kasar banget ya? 为什么主耶稣那么的粗鲁？ Bodoh. 意思说，为什么这样用一个粗鲁的字眼说你愚昧？ Saudara, apa artinya sebenarnya kata bodoh ini? 其实这个愚昧的意思是什么呢？ Dari 2 kata yaitu a dan noio, artinya tidak dan pikiran. 所以有2个字，从阿跟 noio， 就是没有思想，没有心思。 Apakah artinya tidak punya otak kau gitu? 意思就是说没有头脑的人。 Enggak ya. Usah Gak mungkin sayang. Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-murid, enggak punya otak kalian ya. 没有可能主耶稣会对他的门徒说：“你们没有大脑。” Tapi artinya adalah kalian itu tidak memakai pikiran kalian untuk memahami apa yang terjadi. 意思说，你们为什么没有用你们的那个思想来去理解？ Saudara, bukankah kita enggak memahami firman Tuhan? Itu Isu. karena kita enggak makai pikiran kita untuk memahami. 弟兄姐妹，当我们不能理解神的话语的时候，岂不是就是我们没有好好的来利用我们的思想？
Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus sudah mengatakan kepada mereka betapa lamban hatimu untuk percaya. 所以主耶稣已经对他们说：“你们的心那么的缓慢的去相信。” Artinya hati mereka tidak cepat merespon dengan iman. 意思就是说，他们的心没有快快的以信心来给予回应， Kebenaran yang sudah dinyatakan kepada mereka. 就是那些真理已经传递给他们的。 Saudara, apakah saudara dan saya hati saudara dan saya cepat meresponi sesuatu dengan iman atau tidak? 弟兄姐妹，你我们有没有用信心很快的就回应一项神的话？ Sering sekali di dalam kehidupan kita Tuhan hadir dan mengajar kita. 多少时候在我们的生活当中，主耶稣他莅临在我们当中，而且教导我们。 Masalah yang terjadi Tuhan, ada maksud Tuhan supaya kita bisa memahami. 所以我们所发生的事件，其实有上帝的旨意，它有它的美意的。 Saudara, saya punya seorang ipar. 我有一个Ipar, 一 istri saya 哦， punya 我有一个就是我的太太的，还是弟弟还是妹妹？ anaknya yang kecil itu pada waktu kecil pernah kena penyakit Kawasaki. 所以当他的小孩小的时候，有得了一种病， Ada penyakit Kawasaki, nggak ada penyakit Honda ya saudara. 有一个叫Kawasaki的病，但是没有 Honda 的病， Ini adalah penyakit yang cukup parah. 而且这种病是非常的严重。 Dan dokter mengatakan dari 100 anak, 1 anak yang bisa sembuh. 所以医生说，从100个小孩当中得这种病的，唯有一个可能得医治的。 Dan akhirnya lewat penanganan dokter, anak ini sembuh. 到最后，因为医生的给医生医治他痊愈了。 Lalu ipar saya memakai pikirannya untuk memahami apa maksud Tuhan. 然后我的太太的她的妹夫或者她的弟妹，她就是用她自己的理智来去理解这件事情， Dia tidak kecewa pada Tuhan 所以她也没有对神失望。 setelah dia berpikir dan memahaminya. 但是她想过之后， Saudara, dia mengatakan saya bersyukur kepada Tuhan. 所以她说：“我非常感谢神。” Karena sebelumnya di dalam pekerjaan saya mendapatkan berkat sejumlah uang yang saya dapatkan untuk bisa mengobati anak saya. 他说，在我的工作上，我得到一把的钱，真的那个钱够用来治疗我这个小孩。 Saya percaya Tuhan sudah menyediakan uang ini untuk mengobati anak saya. 所以我相信上帝已经早为我预备这把钱来医治我的小孩的病。 Saudara, pada waktu saudara dan saya itu punya masalah, 弟兄姐妹，当你我面对问题的时候， apakah kita percaya Tuhan memakai masalah itu untuk mendidik kita? 我们相不相信上帝他要利用这样一个问题来教导我们， Untuk membuat kita lebih mengenal Dia sehingga kita punya iman yang lebih teguh 让 dan 我 lebih 们透过这样一个事件，我们更认识他，我们更对他更有信心。 Cara yang kedua, 第二个办法， Tuhan Yesus mengingatkan mereka akan firman. 所以主耶稣再一次提醒他们用神的话 Di 语。 dalam ayat 26 sampai 27 Tuhan Yesus mengatakan, bukankah di dalam kitab Musa dan para nabi sudah diceritakan tentang saya? 所以在26、27节，主耶稣说：“岂不是在圣经中在摩西的中先之期已经告诉有关于我的事情吗？” Saudara, bukankah juga Tuhan Yesus 3 kali langsung yang berkata kepada mereka apa yang akan terjadi pada dia? 所以主耶稣其实早已3次的不断的告诉他们将要发生的事情。 Apakah mereka paham dan percaya? 但是他们真的理解、真的相信吗？ Mereka belum paham, saudara. 他们还没有明白。 Saudara yang dikasih Tuhan, yang ketiga cara yang Tuhan pakai. 所以弟兄姐妹，第3个办法，主耶稣所用的就是 Tuhan Yesus tinggal bersama-sama dan mereka makan dan juga
tiba-tiba menghilang. 所以主耶稣来到他们当中，跟他们一起生活，一起吃，然后突然间消失了。 Saudara yang dikasih Tuhan, 主所爱的弟兄姐妹们， setelah mereka mengenal siapa yang ada bersama-sama dengan mereka, akhirnya terjadi transformasi di dalam kehidupan mereka. 当他们真的认得出来，这个跟他们在一起的人是谁，他们突然间得到了一个转化。 Mata mereka terbuka, artinya mereka baru memahami bahwa yang hadir bersama dengan mereka adalah Yesus yang sudah bangkit itu. 他们的眼睛被打开了，意思就是说，他们那时候才真正的明白，这主耶稣已经复活了。 Hati mereka berkobar-kobar, lalu kemudian mereka kembali lagi ke Yerusalem. 然后他们的心很火热的，再一次的他们回到耶路撒冷去。 Yang tadinya mereka mau pulang menjalani kehidupan normal mereka balik lagi ke Yerusalem, saudara. 刚才他们是要回到他们的家乡，要过一个正常的生活，现在他们转变为还回到耶路撒冷。 Saudara, apa yang terjadi ini menyatakan bahwa fakta kebangkitan Tuhan Yesus itu tidak terbantahkan. 所以在这里，事实证明说，主耶稣的复活是不能被否认的。 Apakah sampai dengan saat ini ada di antara saudara masih meragukan akan kebangkitan Tuhan Yesus? 到现在为止，在你们当中还有人怀疑主耶稣的复活吗？ Saudara, ini adalah seorang yang sangat cerdas. 弟兄姐妹，这是一个非常聪明的人。 Tetapi sayang dia nggak percaya kepada Tuhan Yesus, apalagi percaya kepada kebangkitan Tuhan Yesus. 所以很可惜，就是他不相信主耶稣，特别是他更不相信主耶稣已经复活了。 Orang ini mengatakan bahwa kebangkitan Tuhan Yesus itu adalah rekayasa orang Kristen. 这个大人物他说，主耶稣的复活是基督徒所写的一个文章。 Lalu dia mencoba membaca Alkitab dengan tujuan untuk menjatuhkan orang Kristen, mau menyatakan, membuktikan bahwa Yesus tidak bangkit. 所以他试着来研读圣经，他的目的是要透过圣经，要来打倒基督徒的所相信的。 Dan dia selidiki Alkitab. 所以他就研读了圣经。 Setelah menyelidiki Alkitab, dia tulis buku ini. 所以他研读完圣经之后，他写了一本书。 Who moved the stone? 是谁移动了坟墓的石头？ Siapa yang menggeser batu penutup kubur Tuhan Yesus? 是谁移动了主耶稣坟墓的石头？ Di dalam buku ini ada 7 bukti yang dia berikan. 所以在这本书有7个证据，他给予的，他写下的7个证明。 Tapi 7 bukti itu bukan menyatakan bahwa Yesus enggak bangkit, tetapi menyatakan Yesus bangkit. 但是在7个证明里面，并不是证明主耶稣已经复活。 Dari orang yang tadi mau menyatakan bahwa Yesus bangkit, tetapi akhirnya dia mendapatkan 7 bukti menyatakan kebangkitan Tuhan Yesus itu adalah fakta. 所以这个要打倒基督徒的这个主耶稣不真正复活的，到最后他有7个证明说主耶稣真正的复活了。 Dan akhirnya dia percaya kepada Tuhan Yesus. 到最后他信主了。 Saudara yang dikasih Tuhan, apakah kita sering seperti para murid yang ketika bermasalah, kita fokus kepada masalah, tidak ingat firman 弟 Tuhan? 兄姐妹，我们是否也好像这2位门徒一样，我们常常专注在我们的问题上？ Next. Saudara kenal wanita ini? 弟兄姐妹，你认识这个妇人吗？ Ada yang kenal? 有人认识她吗？ Ya pasti bukan jemaat GKY. 当然，她不是棉兰国语堂的会友， Namanya Elizabeth Elliot. 她的名是伊丽莎白。 Kenal dari 有人 namanya? 认识她吗？ Saudara, dia adalah istri dari misionari Jim Elliot. 她是传教士吉姆埃列特的一个妻子。 Jim Elliot itu adalah seorang misionaris yang bermisi ke Ekuator. 弟兄姐妹，吉姆埃列特他是有一个意向到那个厄瓜多去那里来
来传福音， Dia melayani suku pedalaman di Ekuator. 就是他到他们那个厄瓜多的那个部落那里去传福 Dia 音。 bawa istrinya, bawa anaknya pergi ke sana untuk melayani suku Ekuator itu. 他带太太带小孩一起到那个厄瓜多的部落那里去宣教， Tapi Jim Elliot dibunuh oleh suku Ekuator. 但是很可惜，吉姆被那个部落的人杀害了。 Kalau saudara menjadi istrinya Jim Elliot, apa yang saudara lakukan? Kembali ke kampung halaman atau tetap melayani di 如 sana? 果你是吉姆的太太，发生这样的事件，你会做什么样的选择？你还是不是回到自己的家乡过生活呢？ Saudara Elizabeth Elliot ya, sudah berpikir bahwa dia akan seperti murid-murid Tuhan Yesus, pulang ke Emmaus, dia akan pulang ke kampungnya. 所以伊丽莎白这个吉姆的太太，她好像那2位的门徒一样，她想要回到自己的家乡，在那里过正常生活。 Dia tidak mau melanjutkan pelayanan dari suaminya karena suaminya sudah dibunuh oleh suku yang dia layani. 她不要在那个部落在那里宣教了，因为她的先生已经被那里的人杀害了。 Lalu tiba-tiba dia ingat firman Tuhan Roma 8:28. 但是突然间，她想起罗马书8章28节， Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. 万事互相效力，在爱神的人得益处。 Akhirnya dia ingat petunjuk Tuhan dan akhirnya dia tetap melayani suku Ekuator di sana. 最后，他选择了跟随上帝的指示，而且他留在厄瓜多那个部落那里，在那里宣 Dia 教。 tahu itu adalah kehendak Tuhan dan hatinya berkobar-kobar untuk tetap melanjutkan pelayanan 他的 suaminya. 心仍然的火热，在那个部落那里，仍然的在那里宣教。 Saudara tentu kenal orang ini. 弟兄姐妹，你们当然会认识这个人， Dia pernah datang ke Medan ya. 他也曾经来过 Medan， Mungkin ada di antara saudara juga yang pernah melihat langsung. 或者是你们亲自目睹过他。 Saudara di usia 9 sampai 10 tahun itu dia ada 3 kali mau bunuh diri. 弟兄姐妹，在9到10岁当中，他有好几次的要自尽。 Salah satunya adalah menenggelamkan diri di bak mandi. 就是他想要在那个水缸里面，在那里自杀。 Kalau saudara dan saya punya tangan, punya kaki, mau tenggelamkan di bak mandi nggak bisa. Kita punya tangan untuk pegang keluar 所 ya. 以弟兄姐妹，我们有脚有手，如果我们在那个水缸里面，我们要在那里自杀，不可能。 Kalau dia tenggelamkan, ya langsung masuk, saudara. Nggak ada lagi yang bisa tangannya untuk bangkit kembali. 所以如果他要在那个水缸里面、水缸里面要自杀的话，他进去，他没有手可以抓任何东西。 Tapi Tuhan tidak mengizinkan dia mati. 但是上帝不允许他死。 Dia ingat Yohanes 9. 他记得神的话在约翰福音第9章。 Ketika orang yang buta yang sejak lahir, murid-murid Tuhan bertanya kepada Tuhan Yesus, kenapa dia lahir buta? Apakah dia berdosa? Apakah orang tuanya yang berdosa? 他记得在约翰福音9章，门徒问主耶稣说：“为什么这个人一生下来就瞎眼？是不是他犯罪了？” Tetapi Tuhan Yesus berkata, bukan dia, bukan orang tuanya, karena melalui dia pekerjaan Tuhan akan dinyatakan. 但是主耶稣回答说：“他的眼瞎不是因为他犯罪或者他的父母犯罪，但是要透过他的生命，让神的荣耀可以彰显。” Dan Nick Vujicic mengerti bahwa di dalam keadaan tubuhnya seperti ini, ada pekerjaan Tuhan yang mau dinyatakan. 所以这个Nick他也很清楚，在他的这样的一个残缺的身体，有神美好的旨意。 Saya tidak tahu apa masalah saudara yang saudara hadapi sekarang. 我不晓得弟兄姐妹，你们现在正在面对什么问题， Atau yang akan saudara dan saya hadapi di 或 masa 者是 depan. 我们将来要面对的是什么问题？ Orang mengatakan Indonesia tidak sedang baik-baik saja. 很多人说印尼的情况并不是很好， Apa yang terjadi dengan bisnis kita? 我们的生意如何？ Apa yang terjadi dengan pekerjaan kita? 我们的工作又如何？
Apa yang terjadi dengan kesehatan kita? 我们的健康又如何？ Apa yang terjadi dengan keluarga kita? 我们的家庭怎么样？ Kita tidak tahu. 我们不晓得。 Jika terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, 如果发生任何不是我们所想象、我们所要的， apakah saudara dan saya akan tenggelam di dalam masalah kita? 我们是不是就沉醉在那个问题里面？ Kita tidak ingat petunjuk Tuhan, 我们已经忘记了上帝给我们的指示， sehingga membuat kita frustrasi, kita putus asa. 使我们绝望，使我们觉得没有希望了。 Atau kita akan ingat firman, hati kita berkobar-kobar dan kita tetap melanjutkan hidup kita bahkan lebih baik dan melayani Tuhan lebih baik. 还是我们想起主耶稣上帝的话语、上帝的指示，让我们的心火热的更爱他、更服侍他。 Saudara percayalah, 弟兄姐妹，我们必须相信， pada saat saudara bermasalah seperti kedua murid ini, 当我们面对问题，正如这两位门徒的时候， Yesus datang mendekati saudara dan saya. 主耶稣他来到我们当中，他亲近我们， Dia menyertai saudara. 他来寻找你。 Apakah saudara akan mengandalkan dia untuk menjalani kehidupan saudara yang susah? 我们愿意就是依靠他，愿意交托给他吗？ Percayalah, dia selalu hadir dan ingatlah firman-Nya, jangan lupakan. 我们必须要每时每刻记得他的指示，我们相信他随时随刻在我们身边。 Mari kita berdoa. 我们低头祷告， Bapa di surga, 我们在天上的父， kami tidak tahu apa yang akan kami hadapi di masa depan. 我们不晓得将来我们要面对的是怎么样一个问题。 Mungkin ada kesusahan yang tidak pernah kami alami. 有可能有一些困难是我们想象不到的， Sehingga membuat kami sangat bersusah hati. 使得我们感觉到非常非常的悲哀。 Tenggelam dalam kesedihan yang begitu dalam. 然后我们就是沉醉在那个很苦难的、很痛苦的情况。 Tuhan, jangan membuat kami melupakan firman-Mu. 主啊，求你帮助我们，让我们不把你的话语遗忘。 Biarlah firman yang selama ini kami dengar yang sudah begitu banyak boleh muncul ya Tuhan menguatkan kami. 但愿我们所读过你的话语、所听过的，可以出现在我们的脑海里。 Dan biarlah kami juga mulai saat ini mempersiapkan diri, menguatkan diri kami dengan firman. 但愿我们从这时刻开始，我们预备好自己，来坚强自己。 Sebab firman-Mu sudah terbukti untuk menjadi kekuatan bagi 因为你 kami. 的话语已经证实了，成为我们的力量。 Terima kasih Tuhan. 感谢主， Di dalam nama Tuhan Yesus 我 kami 们 sudah 奉靠 berdoa 主 dan 耶稣 mengucap 基督的名祷告。 Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. 主耶稣。